Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan? Okey. Macam mana aku nak start Macam ni. Apa yang aku tulis berkaitan dengan Encik Lan, kawan baru aku di Facebook yang berkongsikan tentang apa yang dia alami, penderitaan yang dia alami, malapetaka yang dia alami daripada yang dia sangkakan rezeki dengan mendapat 2 biji kondo dengan harga hampir 1 juta ringgit ni, yang perlu dibayar 1,800 ni. Sebenarnya aku nak membawa semua kawan-kawan aku, sahabat-sahabat aku, kawan-kawan sama ada yang aku kenal ataupun tidak ni, supaya kita berfikir bahawa memang wujud sifu-sifu hartanah yang macam ni. Jadi sebelum korang habiskan tengok video ni, aku galakkan untuk korang baca artikel yang aku dah buat melalui Facebook aku tu, Facebook Fairuz Muhammad Tabi'i, ataupun kau boleh cari Bro Fairuz Channel. Kenapa? Sebab kat situ aku dah detailkan, ada beberapa artikel aku dah detailkan modus operandi sifu-sifu hartanah ini dalam mengambil kesempatan kepada student-student yang nak cuba ubah hidup mereka melalui bidang hartanah ni. Apa yang jadi pada Encik Lan ni dengan ditipu, diperdaya, adalah oleh kerana Encik Lan tu dia tidak lagi bersedia untuk buat apa yang sifu tu suruh buat. Kau bayangkanlah, Encik Lan tu dia bekerja kaki tangan kerajaan, gaji 2,500. Beli kondo dengan teknik multiply submission. Macam mana nak survive selepas ni? Kalau kondo, kedua-dua kondo ni dia kena bayar 3,600 setiap bulan dengan keadaan gaji dia baru 2,500. Macam mana Cik Lan tu layak beli? Ni aku nak cerita, aku nak kongsi kat engkau. Aku nak bawa korang betul-betul ni supaya faham. Sebab sebahagian orang faham, sebahagian orang memang tak tahu langsung asas-asas dalam hartanah ni. Modus operandi ini sama, multi submission problem ni yang pernah sifu-sifu hartanah ni ajar. Benda ni dah pernah meletup sejak tahun 2008 lagi. Kenapa sampai sekarang masih ada sifu-sifu hartanah ni yang menggunakan teknik ni, dan dianggap teknik ni boleh double, triple kan korang punya keuntungan, sedangkan dah ramai orang tergolek sejak tahun 2008 dulu. Bila aku buat pendedahan, aku cerita berkaitan dengan sifu-sifu hartanah ni, ramai yang mendesak supaya aku bagi tahu siapa mangsa, siapa developer dan siapa sifu tu. Dan aku berpendapat, stand yang aku pegang, aku tak akan bagi tahu secara detail, spesifik siapa sifu tu. Kalau kau nak tahu sifu tu siapa, maka kau kena tengok modus operandi itu sama atau tidak apa yang aku cerita. Sebab apa? Dulu 2008 dah pernah terjadi dan hari ni jadi lagi. Kalau aku bagi tahu siapa sifu yang terlibat tu, yang pertama sekali, bila kau tak ada kena-mengena dengan sifu tu, kau akan rasa kau selamat. Faham tak? Sedangkan mungkin sifu-sifu yang lain mengajar ilmu hartanah itu menggunakan teknik yang sama. Itulah yang jadinya daripada 2008 isu multi submission ini tak pernah selesai sampai sekarang. 2008 keluar sifu A ajar multi submission, ramai dah tergolek dah, terkangkang dah, hutang dengan bank beratus-ratus ribu sampai juta. 2010 keluar lagi sifu B pula. 2014 keluar sifu C. 2015 keluar lagi sifu D. Soal dia, kita tak perlu tanya siapa sifu tu. Kita tak perlu tanya siapa mangsa tu. Kita tak perlu tanya siapa developer tu. Bila ada orang yang membuat aduan pada aku, bercerita tentang masalah dia, dan secara personally dia kata kalau boleh jangan kongsikan diri dia yang sebenar ni. Kalau aku nak buat apa-apa artikel berkaitan dengan sifu hartanah ni, takkanlah aku nak dedahkan. Itu aib orang. Itu aib orang yang dah terkena dengan sifu ni. Dia dalam keadaan bingung, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan
bergaduh suami isteri. Takkanlah mudah-mudah orang dah beri kepercayaan pada aku, bercerita masalah dia, semudah-mudah tu aku nak share pula dengan public. Sungguh tak beretikal aku. Okey, nombor 2. Orang tanya, kenapa tak beritahu Sifu tu? Beritahulah, senang, supaya korang dapat avoid. Betul. Kalau boleh memang aku nak beritahu. Tapi bila aku dah tahu, buat apa aku nak beritahu secara spesifik kalau akhirnya benda itu boleh mengancam keselamatan aku? Kan tak pasal-pasal aku dapat musuh. Sedangkan Sifu tu walaupun dia tahu dia buat benda ni, kan? Tapi bila aku tak bercakap secara spesifik, setakat ini tak adalah musuh yang memusuhi aku secara terang-terangan. Dan korang tanya juga, siapa developer tu? Kan? Siapa developer tu? Kalau aku beritahu developer tu, menjatuhkan reputasi, image baik dia, dan tentu dia akan ambil tindakan undang-undang. Sedangkan kemungkinan pemaju tu, developer itu juga memainkan peranan dalam perkara ni. Bagi korang yang belum faham multi-submission ni, aku jelaskan sikit lah. Multi-submission ni adalah teknik yang paling kotor untuk korang dapatkan hartanah dengan cara yang tak betul, di luar daripada kemampuan korang. Sebagai contoh, kalau kau bergaji 5,000, ni contoh kalau kau bergaji 5,000 dan kau layak memiliki rumah yang berharga 400,000. Multi-submission adalah engkau beli 2 biji rumah, 3 biji rumah ataupun 4 biji rumah, hanya menggunakan dokumen 5,000 itu disubmit kepada 4 bank yang berbeza. Maka 4 bank ini akan meluluskan pinjaman perumahan untuk rumah A, B, C dan D. Oleh kerana bank tak nampak komitmen engkau untuk nak membayar 4 rumah. Sebaliknya bank hanya nampak 1 rumah yang perlu kau bayar. Maka bank A dan sampai bank D ni, semua 4 ini meluluskan kau punya pinjaman. Secara tak langsung, secara serentak sekaligus, engkau akan ada 4 biji rumah, ataupun 2 biji, ataupun 3 biji, yang mana engkau tak layak pun untuk memohon pinjaman sebesar tu. Tapi oleh kerana sifu-sifu hartanah ni aturkan semua strategi ni bersama dengan pegawai bank, bersama dengan lawyer, bersama dengan developer, maka benda ini terjadi. Aku tak nafikan ada orang yang sukses menggunakan teknik ni, tapi kau kena ingat, teknik ini teknik yang salah. Teknik bila kau bermula, kau nak memulakan benda yang baru dalam hidup kau, supaya engkau dapat merubah keluarga, ada harta, ada beberapa biji rumah. Semua orang nak improve diri dia, daripada dia tak ada apa-apa sehingga dia nak ada something. Tapi kalau kau bermula dengan benda yang salah, akhirnya nanti malapetaka yang jadi pada kita. Benda salah daripada segi undang-undang dan juga benda yang tidak syariah, sebab dia jatuh di atas penipuan. Bank pun tak suka tentang multiply submission ni. Ada sebahagian sifu yang mengajar macam mana nak create pendapatan supaya bank nampak kita ada pendapatan baru, untuk menguatkan lagi kita punya statement kita. Kalau engkau memang meniaga secara kecil-kecilan, engkau meniaga tepi jalan contoh, kau ada gerai, ataupun kau meniaga benda-benda yang kau tak ada dokumen, okey, tapi kau ada pendapatan tu, maka itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Kau dokumenkan cantik-cantik supaya kalau mungkin kau ada gaji waktu kau bekerja, pada waktu yang sama kau ada pendapatan tambahan. Dan pendapatan tambahan ni perlu dibuktikan, sebab bank nak tengok pendapatan tambahan ni, dia tak akan pergi gerai kau, dia tak akan pergi kedai kau. Dia hanya tengok melalui kau punya SSM, mungkin kau punya bank account. So kau ada statement yang kau dapat gaji, ada KWSP, ada pendapatan tambahan, dan mungkin pendapatan tambahan itu perlu dicukai dan sebagainya. Bank nak tengok tu. Ada juga sifu hartanah yang create dokumen ni, ajar student dia supaya duit-duit simpanan, tabung haji, ASB, dipusing-pusingkan dalam akaun itu untuk menunjukkan
student tadi mempunyai pendapatan tambahan. Itulah terjadi mungkin kepada Encik Lan yang bergaji 2,500 tapi mampu membeli rumah yang berharga 480,000. Kondo dinilai harga asal kondo itu baru 300 lebih ribu. Tapi oleh kerana Sifu ajar lagi, markupkan loan ni, kita ambil cash. Cash ini kita gunakan untuk bayar bulan-bulan sementara kita nak flipping, jual balik property ni kepada orang lain. Kalau 380, ni aku ambil calculation mudah ya. Kalau harga asal 380, markup loan sehingga 480, student tadi ada 100,000. Maka 100,000 itu akan dibahagikan dengan 1,800 bayaran bulanan. Maka dia akan ada buffer time untuk bayar bulanan secara tetap sementara menunggu bangunan itu dapat disewakan ataupun dijual. Inilah formula-formula yang selalu sifu-sifu hartanah ni ajar. Dan benda ni salah tuan-tuan, kawan-kawan aku, benda ni salah. Engkau create satu dokumen palsu yang tak wujud, pendapatan yang tak wujud, untuk membuktikan pada bank yang kau ada pendapatan tu untuk meluluskan kau punya loan, dan kau buat loan multiple submission. Itu benda yang salah. Tapi aku tak salahkan mangsa-mangsa ni, sebab mangsa-mangsa ni kebanyakannya di kalangan orang yang mungkin kurang pendedahan. Kurang pendedahan berkaitan dengan hartanah ni. Dan apabila dia pergi ke seminar, dia jumpa dengan sipu-sipu hartanah ni, dia menganggap benda ni, benda ni benda baru yang dia tak tahu, yang patut dia explore. Patutlah orang kaya semakin kaya, orang boleh kumpul harta 5-6 buah rumah, mungkin 20 rumah, mungkin 100 rumah. Jadinya benda-benda ini mempengaruhi student tadi untuk ikut jejak langkah Sifu ni, tanpa mengambil pandangan-pandangan orang lain. Itulah yang terjadi pada Cik Lan ni. Baca artikel aku tu. Buka Facebook aku, Fairuz Muhammad Tabi'i ataupun Bro Fairuz Channel. Korang baca artikel yang aku buat ni. Aku bukan orang yang dalam bidang hartanah. Aku bukanlah ejen ataupun aku bukanlah tenaga pengajar dalam bidang hartanah ni, bukan. Sebab itulah bila aku bercakap berkaitan dengan mangsa-mangsa berkaitan dengan hartanah ni, aku tak ada personal interest. Akhirnya aku nak minta korang semua subscribe aku punya e-book ke, ataupun kau subscribe apa tu aku punya program-program kelas ke, tak. So aku tak ada personal interest pada kawan-kawan semua. Cuma aku tak nak di kalangan kawan-kawan aku yang mengalami keadaan tekanan hidup macam Cik Lan alami hari ni. Ini baru cerita Cik Lan. Cik Lan maklumkan pada aku, bangunan kondominium dinilai itu dijual oleh satu Sifu, dijual oleh satu Sifu sebanyak 50 buah rumah, 50 unit kepada student-student mereka. Ada yang ambil 2, ada yang ambil 3, ada yang ambil 4. Dan hari ini Sifu itu sudah gaib. Yang heran pula, duit lebihan daripada markup loan tu developer sudah serahkan kepada Sifu untuk Sifu yang buat arrangement bayaran bulan-bulan. Multiply submission inilah punca segala perkara ini berlaku. Jadi tuan-tuan, kawan-kawan saya yang saya kasihi semua, tolonglah. Aku minta tolong sangat-sangat ni. Tolonglah sebelum kau terjerumus, sebab untuk kau patah balik, untuk kau tarik handbrake dengan masalah kau ni memang sangat-sangat susah dan mustahil kalau terkangkang. Aduh. Emo pula aku pagi ni. Aku emo bukan apa, aku kesian. Aku kesian tengok kawan-kawan aku yang terpaksa menanggung hutang, bebanan hutang. Rumah tangga berpecah belah. Oleh kerana perkara inilah yang kau sangkakan ini adalah peluang untuk kau improve diri kau, tapi kau terjerumus dengan benda ni. Bila aku buat posting ni, ramailah. Oleh kerana posting aku ni, aku ada sebut dua perkataan. Satu kata Porsche dan satu adalah fasih berbahasa Inggeris. Maka adalah seorang Sifu ni yang PM aku, dia pun ada komen dan dia memang terkenal lah. Dan aku tak payah sebut nama dia, korang pun tahu
Dan dia kata dia minta clarify betul-betul 3 benda tu. Siapa supaya untuk membersihkan nama dia. Dan aku tak tahulah kenapa tiba-tiba dia minta aku bersihkan nama dia. Mungkin oleh kerana post share dengan fasih berbahasa Inggeris tu. Sedangkan aku tak mention pun nama dia. Dan aku rasa kereta Porsche yang dijual dekat Malaysia ni bukannya kepada dia seorang. Ramai lagi orang yang pakai kereta Porsche. Ramai kawan-kawan aku juga pakai kereta Porsche. Aku tak perasan pula Sifu tu pakai kereta Porsche. Kalau tak, aku tukarkan nanti kereta tu jadi kereta Lamborghini, kan? So dia tak adalah terasa sangat. Kalau betul-betul projek tu memang bukan projek yang Sifu tu promote, kenapa tak terasa sangat? Minum kopi. Gede sikit. Dan aku tak rasalah the only Sifu hartanah yang fasih berbahasa Inggeris ni dia seorang. Ramai lagi Sifu hartanah yang Chinese tu boleh cakap English, kan? Dan aku tak mention pun dia Melayu ke Cina ke. Kenapa aku tak mention? Tuan-tuan semua, kenapa aku tak mention? Aku bukan tak nak mention. Once aku mention individu Sifu itu adalah individu A, maka korang lebih ramai rasa selamat oleh kerana korang tak ada apa-apa hubungan dengan individu A ni. Sedangkan genetik dia ni, genetik individu A ni ada pada individu B, individu C, D yang mungkin korang sedang belajar sekarang ni. Kalau tak, peristiwa tak daripada tahun 98 multiply submission ini tak adalah berulang sampai ke hari ini. Berkaitan dengan Sifu-Sifu yang mengajar tentang bab purchase, beli ramai-ramai, beli secara berjemaah, dapat harga lebih murah. Okey, yang itu ada beberapa pandangan, ada beberapa pandangan. Ini pandangan aku pada peribadi. Kalau betul-betul lah, kalau yang bersetuju dengan aku. Kalau rasa tak betul, tak betul lah. Dan aku rasa aku ada hak bagi pendapat. Kau rasa macam mana satu Sifu yang ramai follower boleh pergi pada developer dan developer bersetuju untuk bagi potongan harga sehingga 30%, 40%, 50%. Yang pertama, mustahil Sifu itu tidak ada apa-apa interest kepada transaction rumah itu kalau berjaya dijual kepada student dia. Mustahil. Aku tak tuduh, tapi mustahil. Sebab aku orang berniaga, aku tahu. Sebab ini adalah peluang. Kalau aku dah bawa customer aku 50-60 orang jumpa dekat developer, time tu aku boleh petik je developer. Okay, you bagi I 5% every transaction. Okay, itu satu. Mustahil. Cuba korang fikir, dengan 50 unit itu, semudah-mudahnya developer nak bagi 30%, 20% diskaun. Tentulah rumah tersebut mungkin, aku cakap mungkin sebenarnya susah nak jual pun dalam open market. Jadi bila datangnya satu orang yang belakang dia ada beribu-ribu student ni, dah tentulah developer ni tak ada kapet merah. Cuba kau fikir benda ni. Ini tak kira lagi kelas-kelas yang Sifu ni buat. Kelas ni aku tak nak komen sangat lah. Sebab kelas ni, yang umpama kau ada barang, kau ada servis, aku nak jual benda ni RM50, walaupun benda ni RM10, ataupun memang betul benda ni RM50, aku nak jual RM100. Willing seller, willing buyer. Kalau kelas tu kau masuk kena bayar RM7,000, RM8,000, RM10,000, dan kau rasa kau willing nak bayar ilmu tu, then go on, no problem. Tapi kalau ada Sifu kau yang mengajar multi submission sahaja, stop, minta balik duit. Sebab multi submission ni satu penipuan, satu tak syariah. Kalau kau bermula benda ni dengan perkara yang tak syariah, apa yang akan berlaku pada masa akan datang? Contoh supaya kita nampak benda ni konsep dia mudah aja. Katakanlah kita ni kaki judi, kaki judi. Kita tikam nombor ekor, kita dapat nombor ekor tu. Perbuatan kita tikam nombor ekor tu salah tak? Salah. Duit yang kita dapat tu haram tak? Haram. Tapi kita gunakan duit tu, kita buat perniagaan. Dengan duit tu kita buat perniagaan, maka pun kita dapat untung dan kita akan besarkan, kita pun dapat membesarkan perniagaan kita yang lain. Cukup masa, cuba kau tengok balik.
Macam mana besarnya perniagaan engkau itu adalah datang daripada hasil judi. Begitu juga hartanah-hartanah yang engkau kumpul, kalau menggunakan sistem multiply submission, okey, yang boleh diletakkan kategori kalau bukan haram pun mungkin subahah. Macam mana kau nak patah balik nanti? Kita duduk kat dunia ni cukup masa kita akan tinggalkan. Macam mana kau nak patah balik, nak membetulkan keadaan ni? Aku cerita benda ni sebab aku rasa memang betul-betul sayu. Dan bukan Cik Lan seorang aja yang PM aku cerita masalah dia. Aku rasa lebih 5-6 orang cerita benda yang sama. Termasuk geng yang ditipu dinilai ni, okey, yang tak ada kena mengena. Kau nak sangatkan aku sebut yang tak ada kena mengena dengan sifu kesayangan kau tu? Kumpulan ini yang ditipu ni dah pergi berjumpa dengan, kalau kau kenal Tuan Zaidi Ismail. Tuan Zaidi Ismail ni antara orang yang bijak dalam pengurusan keuangan. Dan Tuan Zaidi pun mengakui sendiri perkara ni memang sukar dia nak tolong. Sebab benda tu kau dah terjebak dah dengan hal ni. Aku tak nak lebih ramai orang terjebak. Kalau daripada 2008 konsep ni, DNA ni tak putus-putus, tak habis. Kau tak habis. Lepas sifu ni, lepas sifu ni, lepas sifu ni. Habis bro, habis. Kesian orang yang betul-betul nak cari pendapatan lebih dengan hartanah ni. Adalah modal sikit, kumpul-kumpul, terpaksa keluar duit tabung haji sikit, terpaksa keluar ASB sikit, kan? Habis. Kenapa aku bangkitkan perkara ni sekarang? Sekarang ni isu hartanah ni tengah hot. Sebab apa? Oleh kerana ni banyak insentif berkaitan dengan hartanah ni selepas Covid ni. So industri hartanah ni dijangka akan berkembang. Dan ramai orang yang dulu susah ataupun sayang nak jual rumah dia orang sebab cukai tinggi, sekarang ni dah jual beli ni semakin rancak. Waktu jual beli ni semakin rancak lah, aku risau ada di kalangan kita tak perasan tindakan yang kita buat ni salah. Kalau kau manipulate dokumen, kalau kau buat multiply submission, yang terang-terangan manipulate dokumen ni adalah satu penipuan, dan terang-terangan multiply submission ni adalah satu kesalahan. Macam manalah kau nak memulakan benda baru dalam hidup kau, cita-cita kau dengan benda yang salah. Dan akhirnya terjadilah macam Cik Lan artikel yang aku kongsikan tu. So aku tak nak. Jadinya aku tak perlu mention siapa sifu tu, tak perlu mention. Sebab mungkin akan mengancam diri aku, kan? Dan itu hak aku lah, aku tak nak beritahu, kan? Tak ada siapa boleh paksa. Yang kedua, aku takkan mention sifu tu juga, mangsa juga. Oleh kerana dia dah memberi kepercayaan pada aku berkongsi masalah dia. Tak beretika sangat kalau aku nak dedahkan siapa dia. Dan of course aku tak nak dedahkan juga developer. Oleh kerana perkara ni dah dibuat report polis, kan? So aku tak naklah benda ni nanti akan mengganggu urusan-urusan mereka yang sedang berusaha nak dapatkan duit dia balik. Persoalan dia sekarang ni bukan masalah siapa sifu. Masalah dia, tolonglah kawan-kawan aku semua kat sini, korang kaji balik. Korang kaji modus operandi. Adakah modus operandi yang sama ataupun tidak? Adakah sifu kau ajar multiply submission? Dua benda ni, multiply submission dan juga manipulating documentation. Yang ini dua ni. Kalau sifu kau ada ajar dua ni, tarik handbrake bro. Tarik handbrake. Kalau kau tak nak minta refund pun kau tariklah handbrake. Sebab kedua-dua ini tidak syar'i, tidak mengikut syariat. Ada unsur-unsur penipuan, ada unsur-unsur manipulasi. So pada aku, kalau kita nak mulakan benda yang baru, kita buatlah dengan benda yang betul. Biasakan buat benda yang betul. Jangan buat benda yang kau rasa ramai orang buat. Sebab apa yang ramai orang buat tak semestinya betul. Kita kena ada prinsip lah. Aku bukan marah ke apa dekat mana-mana sifu, bukan marah, bukan. Aku marah teknik tu.
Sebab depan mata aku dah ramai dah orang yang dah terkangkang, yang dah habis terus oleh kerana teknik yang diajar oleh Sifu tu. Sebab kau kena ingat, one cosine perjanjian SNP tu, kau dah sign dengan bank dah. Urusan kau dengan bank dah selesai. Bank tak nak tahu apa masalah kau selepas tu. Dia orang tanya, boleh tak Cik Fairuz, kalau saya dah sign, lepas tu saya buat report polis, saya bawa pergi bank. Boleh lah buat pergi bank report polis kau tu, tapi kau jangan harap bank akan consider lah. Sebab semua muka surat yang kau sign dalam agreement tu, kau tak baca pun. Kan? Tak mungkin bank akan, okey lah you tak payah bayar lah sebab you kena tipu. Mana ada? Duit dia dah bayar pada developer. Dah markup loan pula tu. Dah lah duit yang markup tu tak dapat. Ini aku pun tak faham lah. Kau nak markup loan, macam mana markup loan ni memang adalah peluang, tapi itu adalah hutang yang kau perlu bayar. Duit lebihan tu adalah hutang. Yang mana hutang tu kalau dia 100,000, bukan 100,000 pun kau bayar balik. Kau kena bayar ikut ada interest dia lagi. Mungkin jadi 200,000, 180,000. So kita timbal balik lah. Okay, aku nak berpatah balik tadi penutup dia. Aku nak berpatah balik pada satu Sifu ni yang PM aku apa semua. Kalau Tuan, aku panggil Tuan lah aku panggil Tuan. Kalau Tuan rasa projek dinilai ini tak ada kena-mengena dengan diri Tuan, maka Tuan janganlah terasa. Kalau saya letak kereta Porsche tu mungkin secara kebetulan, dan saya letak fasih berbahasa Inggeris pun mungkin secara kebetulan. Macam aku cakap tadi, Porsche tu bukan dibuat untuk awak seorang dan bukan awak seorang pun yang fluent dalam English. Among Sifu Hartanah ni ramai lagi. Kan? Tapi kalau ada Sifu Hartanah sehingga sekarang masih mengajar ilmu multi submission, aku dan kawan-kawan aku bertekad akan perangi Sifu Hartanah tu habis-habisan. Jadi bagi siapa yang pernah menjadi student kepada mana-mana Sifu Hartanah, aku ulang banyak kali ni, mana-mana Sifu Hartanah yang mengajar ilmu aku nak cakap pun dah tersasul-sasul, multiply submission dan juga document manipulating, mengadakan pendapatan yang tak wujud, korang tampil. Kita perangi sama-sama ilmu ni supaya kita menyelamatkan generasi akan datang, adik-adik kita yang baru lapor diri dekat jabatan-jabatan kerajaan ni. Inilah mangsa-mangsa dia ni nanti. Kau percayalah cakap aku. Dah lah, aku malah, aku bukan nak cari gangster ke apa, tak. Bukan, aku tak marah. Aku bukan marah. Aku nak biar korang faham. Baca semua artikel aku. Kalau modus operandi yang aku nyatakan, ada beberapa modus operandi, kalau ada 10 contohnya, kalau 7 ataupun 6 ataupun 9 daripada 10 yang aku listkan tu ada pada Sifu korang, tarik handbrake cepat-cepat bro. Tarik handbrake. Kalau tidak, semakin hari kau semakin yakin dengan Sifu kau. Akhirnya bila kau dah terkangkang satu hari nanti, Sifu kau sayonara. You cakap lebih-lebih, you masuk kat Facebook, I saman you. Bukan tak pernah jadi, ada. Orang beritahu kat aku, siap dia print screenshot lagi. Dia cakap lah, dia rasa tertipu bla 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 bla, kan. Lepas tu Sifu tu terasa, mungkin Sifu tu PM dia kata apa, kalau you teruskan penulisan macam ini, I akan saman you. Orang kaki tangan kerajaan bro, bila kena sound macam tu, dia ada jawatan yang dia kena jaga, kan. Dia orang takut lah. Kesimpulan dia, dah ni setengah jam. Kalau siapa tengok video ni setengah jam ni memang hebat lah. Kau habiskan setengah jam ni memang hebat lah. Aku memang nak buat setengah jam, biar korang faham betul-betul, celik betul-betul. Okey. Penutup dia kawan-kawan, kawan-kawan yang aku sayangi semua, saudara-saudara aku. Tak kisahlah bangsa apa sekalipun. Akhirnya apa keputusan adalah tanggungjawab kita. Once kita buat keputusan, kita kena bertanggungjawab 100% atas keputusan itu. Aku minta maaf kalau ada orang yang terasa hati dengan penulisan aku. Tak kisahlah sama ada dia Sifu, ataupun dia pengikut pada Sifu tu, ataupun dia adalah orang yang kena tipu, dan siapa saja. Okey? Aku minta maaf kalau penulisan ini mungkin membuat keresahan di kalangan orang-orang yang aku sebutkan tadi. Tapi percayalah, niat aku hanya untuk
memberitahu, mendedahkan supaya korang tak tertipu dengan orang-orang macam ni yang mengakibatkan kehidupan engkau akan hancur lebur. Dan yuran kesilapan, yuran kebodohan yang kau patut bayar atas kebodohan kau ni terlalu tinggi untuk kau bayar. Kadang-kadang Allah Ta'ala dah tetapkan dalam hidup kita ni, kebahagiaan kita bukan pada harta. Apa yang kita ada sekarang ini, mungkin itulah perkara yang paling bahagia untuk kita. Lihatlah cerita Cik Lan ni tadi, macam mana keadaan dia. Jadi aku tak nak ada orang yang menjadi mangsa-mangsa seperti Cik Lan. So, itu je lah. So, kalau kau rasa video ni bermanfaat bagi korang share lah banyak-banyak. Aku minta maaf kalau benda ni mungkin terkasar, tertinggi suara, aku minta maaf. Dan ada yang terasa hati berkaitan dengan kata poshare dan English tu, aku minta maaf. Tapi ingat, kalau multiply submission dan juga documentation manipulating, yang ini dua perkara ni, sifu-sifu yang macam ni kita harus perangi dan sedarkan benda tu salah. Okeylah. Kau apa dah pukul 9 lebih dah. Aku nak pergi office pun tak boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa korang cari video aku ni di channel aku. Boleh pergi ke Bro Fairuz channel ataupun Fairuz Muhammad Tabi'i personal Facebook aku. Kat situ ada artikel yang boleh kau baca apa yang aku kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Selamat berjaya dalam bidang hartanah yang korang suka sangat tu. Assalamualaikum.